Diri setempat, jangan gerak. Yang kali pertama tu kita cakap, pertama, buka luas bidang, bau. Kedua, pastikan ia selari. Tiga, imbangkan berat badan kita ke atas kedua-dua belah kaki. Lepas tu kalau masih gerak lagi, sengit lagi kan. Tengok saya pergi kerajaan tu kan. Ya, kadang saya tak diri pun, sambil saya duduk tu kan, bila saya tangkap mata ahli kita yang sedang bagi ucapan tu, saya macam ni sikit je saya dah faham lah. Ni pun mula betul kan. Ya. Itu kemahiran asas yang ketiga, berdiri tegak. Yang keempat, kuatkan suara. Ini sebenarnya senang je. Semua cakap kuat je lah. Kuatkan suara. Kenapa ianya penting? Ianya penting supaya dengan suara yang kuat dapat kita timbulkan keyakinan kita. Ada orang kata, dia kata gini, kalau kita yakin, barulah suara kita kuat. Dia nak tunggu keyakinan itu datang dulu lah maksud dia. Aku belum yakin lagi, aku tak boleh cakapkan suara. Aku tunggu yakin dulu, baru aku boleh cakap kuat. Tunggulah aku yakin, aku datang 5 kali lagi, 10 kali lagi. Aku yakin tu, nanti baru aku cakap kuat. Aku cakap, jangan fikir macam tu. Kolok tu. Yang sebenarnya, kita perlu cakap kuat supaya kita yakin. Faham tak? Bila kita cakap kuat, keyakinan itu akan datang. Jangan kita nak tunggu keyakinan datang baru nak cakap kuat. Bila esok sampai bila pun tak cakap kuat. Tak tunggu keyakinan datang dulu. Cakap kuat. Cuba cakap kuat. Lepas tu tanya, yakin tak? Oh, ya, betul lah. Semakin yakin. Sebab cakap kuat. Ya? Jadi kalau kita tegur lah, tolong cakap kuat sikit, kuatkan suara. Boleh kita tegur macam tu kan. Ya? Ataupun kalau kita duduk, buat macam ni, kuatkan suara. Satu lagi benda mudah je dalam hal ni, kita nak kuatkan suara, kita suruh dia andaikan, ya, hadirin ini, para hadirin pegang. Macam mana kita cakap orang pegang? Pastinya dengan kuatkan suara tu tak? Macam tak kadang datuk orang pegang kat kampung tu, nenek pegang, kuatkan suara. Itu je. Tak payah nak tunggu sampai keyakinan tu timbul baru nak kuatkan suara. Tak perlu tunggu hari esok apa kata course member. Apa iklan course member? Course member. Bukan kuat-kuat course member yang berapa tu. Yang bayar cengkeram, tak bayar cengkeram. Tak perlu tunggu hari esok. Pagi dia ambil lah perabot tu. Bayar tak bulan. Tak minggu ke. Baik. 6. 5. Buang penongkat. Ini khusus kepada ahli-ahli kita yang terlalu banyak menggunakan penongkat kata. Kita kena faham kenapa ada di kalangan ahli kita apabila menyampaikan ucapan, mereka kerap kali menggunakan penongkat kata seperti apa nama, apa benda dan sebagainya. Ya. Ini mungkin kau pernah tengok saya dulu guna. Nisa pernah tengok dia guna? Tak pernah tengok kan? Jadi kita mulakan dulu dengan definisi, dengan takrif penongkat kata. Penongkat kata ada dua. Yang pertamanya,
Penongkat kata yang merupakan bunyi-bunyian yang tiada berkaitan dengan ucapan kita ataupun isi kandungan kita. Contohnya a, e, Yang kedua, penongkat kata yang merupakan perkataan yang diulang terlalu banyak kali. Okey. Apa benda, apa nama. Kalau terlalu banyak, kita kena beri perhatian juga. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kalau selalu sangat digunakan, itu pun penongkat kata ke sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, itu pun membosankan juga. Penongkat kata juga sebenarnya. Jadi ini merupakan takrif penongkat kata. Ya. Ianya timbul kerana mungkin menjadi kebiasaan. Sebenarnya orang muda ataupun orang kanak-kanak apabila mereka mula bercakap, tak ada penongkat kata. Betul tak? Perhatikan kanak-kanak kecil mereka bercakap tak ada penongkat kata. Nak susu mana ada? Mak nak susu, ayah nak gula-gula. Tak ada ayah nak gula, tak ada. Ayah nak gula-gula, mak nak susu. Kan? Tapi semakin dewasa, semakin banyak pula penongkat kata kerana ianya menjadi kebiasaan, kerana mereka mencontohi orang dewasa lain. Dia bila dia contoh orang dewasa lain, dia mula cakap macam tu. Sebab dia ingat gaya cakap itu sebenarnya menarik ataupun menunjukkan dia orang dewasa. Sebab orang dewasa cakap macam tu. Jadi bila dia ikut tu, saya pun cakap macam ayah saya. Saya pun cakap macam orang politik. Saya pun cakap macam menteri. Saya pun cakap macam Dr. Mahathir. Apa nama cakap macam dia kan. Ya, jadi kebiasaan. Lama-lama menjadi kebiasaan. Saya tahu sebagai benda ni dengan pasti kerana saya ada kendalikan kursus pidato ini untuk kanak-kanak kecil, darjah 1, darjah 2 hingga ke orang dewasa dah pencen pun saya buat. Jadi saya lihat daripada kanak-kanak kecil darjah 1, darjah 2, darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 5, masuk universiti, masuk kolej dan sebagainya, semakin tua usianya, semakin dewasa, semakin banyak penongkat katanya. Kebiasaan. Jadi cara kita untuk mengatasi kebiasaan ini dengan cara kita menyedarkan mereka bahawa mereka ada menggunakan penongkat kata kerana mereka tak sedar. Tak sedar. Benda tu biasa je. Setiap permulaan kata setiap permulaan ayat sebenarnya. Ataupun sebagai gantian kepada berhenti seketika. Bila ada koma, maksudnya berhenti seketika, tapi digantikannya dengan a. Jadi 2-3 patah, 2-3 perkataan bila sambung lagi 2-3 perkataan sambung lagi 2-3 perkataan gitu. Dan seterusnya jadi caranya ya, kita perlu untuk menyedarkan mereka bahawa mereka ada penongkat kata. Ini susah kita nak tegur. Jadi caranya ya, kita boleh menggunakan whistle ataupun apa-apa barang penggera lah yang boleh mengeluarkan bunyi. Kita nak ketuk meja ke, kita nak ketuk cawan ke, kita nak tepuk tangan pun boleh, kita ada loceng pun boleh kita gunakan. Saya dah gunakan banyak teknik ni Jadi bila kita dengar, kita tiup whistle salahnya.
Setiap kali dengar ada penukar kata, kita cuba whistle. Jadi kalau terlalu banyak dia dengar whistle, dia sedar, banyak rupanya penukar kata aku ni. Dulu tak tahu pun, sekarang tahulah. Jadi bila tahu, boleh dia mengambil langkah untuk lebih berhati-hati apabila menyampaikan satu, untuk mengelakkan penukar kata. Pada mulanya susah, memang susah. Macam cakap pun macam dah terencat pemikirannya. Tapi kita kata jangan risau, yang penting itu penyampaian, bukan isinya. Ya cakap apa pun cakap lah, yang pentingnya penyampaian. Sebab melalui penyampaian baru kita boleh membetulkan. Cakap tak kisah cakap kosong tak apa, kita perlu peluang untuk kita membetulkan. Kalau tak cakap tak boleh. Ya. Jadi kita gunakan penggera. Itu berkaitan dengan penukar kata. Enam, pandang hadirin. Mudah saja. Kita perlu menegur ahli kita yang apabila menyampaikan ucapan memandang jauh di ufuk sana. Macam saya pun sekarang, bila saya cakap kan, saya tak pandang koma, aku pandang kat ufuk sana. Macam orang perak lah kan. Ataupun bila menyampaikan ucapan, dia tak pandang hadirin tapi pandang ke sini, ya, pandang ke lantai. Dan juga nota kan, pandang nota. Sebab yang pertama tu kita dah buat nota. Kita dah buat nota supaya ada peluang untuk memberi pandangan kepada hadirin. Ya. Jadi kita tak bagi bahagian A ni, kita tidak perlu untuk menyuruhnya menggunakan tatapan mata yang baik dari mata ke mata. Cukup memandangi. Apabila mereka menyampaikan ucapan, mereka memandang ke arah hadirin. Ada memandang hadirin dan tidak memandang sisi kata jauh di ufuk, siling, lantai, bawah tingkap, pintu dan sebagainya. Mereka ni nak ngelak pandangan mata. Kerana bagi mereka, apabila mereka memberi tatapan mata, memandang ke arah hadirin, mereka rasa gemetar. Ya. Jadi sebab tu mereka mengelak. Tapi jika mereka terus mengelak daripada memandang kepada hadirin, maka ia akan membosankan hadirin. Jadi bosan. Hadirin akan jadi bosan, hadirin akan hilang tumpuan. Bila hadirin hilang tumpuan, itulah mula main SMS. Ada yang nanti kalau gunakan telefon yang canggih, main Facebook dan sebagainya. Jika kita berdiri di hadapan, kita ada satu pesanan yang penting yang perlu kita sampaikan, yang menentukan kegagalan dan juga kejayaan seseorang itu. Benda ini begitu penting sekali. Jika penyampaian kita tidak menggunakan pandangan mata, maka sudah pastinya kita tidak dapat menyampaikan matlamat kita. Jadi pandangan mata itu adalah penting. Kemahiran asas ketujuh, kurangkan senyum. Isyarat itu yang isyarat dia pandangan mata. Jadi isyarat dia